A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajawuzna idza syi'ta sahla. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dapat lagi kita bersama pada pagi ini dalam program Membudayai Al-Quran. Untuk hari ini kita hanya ada di SKT saja. SKT sudah ada tenaga dari sendiri. InsyaAllah kita teruskan kita punya pembacaan budaya Quran ni, surah Al-Mulk. Kita masih lagi membicarakan tentang tafsir surah Al-Mulk. Jadi kita baca dulu surah Al-Mulk ni sama-sama, kemudian baru kita lihat sedikit tafsir, dan sebelum itu kita lihat tajwid. Jadi kalau tuan-tuan sudah bersedia, insyaAllah cuba buka Al-Quran masing-masing. Kita baca sama-sama surah Al-Mulk ini. Mudah-mudahan keberkatan kepada Allah SWT. Okey, dah bersedia? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لم كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير واعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita sama-sama dapat baca surah Al-Mulk. Kita tengok sedikit tentang tajwid ya. Okay, hari ini saya nak pilih satu perkataan ni dalam ayat pada ayat 19 pada ayat 19, iaitu perkataan okey, perkataan ni awak tengok ni sofat. Okey, perkataan sofat. Awalam yarau ila tayri fawqahum sofati. Sofatin wa yaqbid. Okey, jadi perkataan ini ada tanda panjang tu, kalau tuan-tuan tengok, bilang rakyat, ada tanda panjang, perkataan sofat, ini tadi perkataannya. Okey, jadi kalau kita lihat di sini dia ada tanda panjang tu kan, atas ni pun ada macam ekor tu, dia ada sod, dan ada tanda baris atas ataupun alif tegak atau alif kecil.
dan dia ada tanda atas tu. Sofat, okey. Untuk perkataan ini, hukum tajwidnya ialah mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal. Dinamakan dia sebagai mad lazim kalimi musaqqal kerana kerana apa? Dia kata di sini, dia kata bertemu huruf mad dengan huruf bertasydid. Huruf mad, sofat tu, sod, kan kena ada alif kecil. Alif kecil tu maknanya 2 harakat, tetapi sebenarnya dia memang alif pun. Jadi cuma kalau ejaan Al-Quran yang lama, dia sod, alif, fa, alif, ta, kan? Tapi Rasam Usmani dia sod, fa, ta, tapi sod tu ada tanda alif kecil. Jadi kat situ sebenarnya ada alif. Jadi dia kata sini bertemu huruf mad iaitu alif bertemu dengan huruf bersabdu, bertasydid. Fa tu kan dia apa? Dia bertasydid. Dia bertasydid, dia bersabdu lah, bersabdu. Jadi dekat situ alif bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu perkataan. Mad lazim kalimi. Kalimi tu kalam. Perkataan kalam. Perkataan lah, ataupun perkataan, ataupun sofat lah perkataan. Ataupun kalimah. Kalimah. Jadi mad lazim kalimi tu maksudnya perkataan. Ada perkataan. Kemudian musaqqal. Musaqqal tu dia ada ataupun musaqqal ni bermaksud berat. Musaqqal. Jadi dia ada sabdu situ. Fa tu kan. Dia sofat. Kan macam berat gitu. Sofat. Okey, jadi cara nak baca dia ialah 6 harakat. Sod itu huruf sod. Sofat. Jadi sod itu bunyikan dia 6 harakat. Jadi kat situ namanya mad lazim kalimi musaqqal. Sebenarnya tuan-tuan, hari-hari kita baca waladhdallin, sama. Waladhdallin itu sama walad, dal, dad, alif, kan dallin. Lepas tu lam tu bersabdu. Jadi dallin, itu yang baca 6 harakat. Jadi yang dalam surah Al-Muluk ni, yang kita tunjukkan pagi ni ialah sofat. Jadi dia membaca kena ada sabdu tu sebab dia musaqqal. Waladhdallin. Dha-nya tu panjang lah. Dallin. Sebab dia ada sabdu di situ. Okey, jadi untuk di sini yang saya jumpa ni je lah dalam surah Al-Mulk ni. Tengok ada lagi tak? Saya rasa itu saja. Okey, tengok sebelah ada lagi tak? Okey, tak ada tak ada yang ni siat ni dia bukan ni sebab dia tak ada sabtu. Tak ada tasydid tadi kan. Okey, jadi itulah satu mad lazim kalimi musaqqal. Jadi bacanya 6 harakat dan kita kena jaga-jaga ni sebab apa? Dalam Fatihah tu ada waladhdallin. Amin tu kan. Waladhdallin itu mad lazim kalimi musaqqal. Jadi bacanya 6 harakat dan ada tasydid bersabdu. Waladhdallin. Jadi ada sabdu situlah. Jangan panjang pula waladhdallin. Saya pernah ditegur oleh orang baca inilah masa zaman-zaman remaja dulu. Waladhdallin. Dia ada sabdu waladhdallin, tapi itu tak panjang. Dallin. Itu dah 2 harakat pula. Itu salah. Itu saya ingatlah dulu. Yang ditegur oleh ustaz saya. Dia kata salah tu. Yang sabdunya tu tak panjang. Yang panjangnya lah linnya tu. Waladhdallin. Itu panjang lah. Tapi sabdunya tu
Waladhdallin. Dia cuma dia kena bunyikan, dia kena musaqqal, kena tasydidkan, ya, kena sebutkanlah, ya, yang sabdu pada lam, ya, waladhdallin tu, ya, dalam ayat yang kita baca ni. Saffat. Fat itu 2 harakat tu. Ya, sebab dia ada fa, ada apa, tanda alif kecil kan. Jadi dia pun baca 2 harakat, ya, untuk yang apa, yang sofat, yang fa tu. Yang fa tu dia kena baca 2 harakat. Fa ni kan. Eh, eh. Sofat. Itu baca 2 harakat. Fa-nya fat. Fa tu kena baca. Sofat. Okey, sabdunya sofat. Jangan sampai panjang sangatlah sabdu tu. Sofat. Cuma kita nak bunyikan sabdu saja, nak sebut tasydid tadi lah. Sofat. Waladhdallin. Okey, tuan-tuan, itu kita punya pengajian tentang tajwid untuk hari ini, iaitu mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal. Okey, jadi seterusnya kita nak lihat kita punya tafsir lah, tafsiran ayat-ayat yang kita baca ni tadi, apa dia punya dia punya maksud, dia punya tafsiran huraian dia oleh pengarang kitab ni lah, Ibnu Katsir, tentang ayat-ayat yang kita baca. Okey, jadi kita minggu lepas kita dah baca sampai tafsir ayat ke-19. Jadi hari ini kita akan sambung ayat yang ke-20 dan sampai ke 27. Iaitu amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurkum min dunir rahman. Okey, pada ayat yang sebelum ni, minggu lepas, kita dah menyatakan, kita telah bincang, kita telah sebut tentang pertanyaan Allah SWT tentang alam inilah, supaya kita ni melihat. Dalam ayat ni dikata awalam yarau ila thair. Adakah engkau tidak melihat pada burung yang terbang kan. Jadi Allah SWT ni dia nak suruh kita berfikir, supaya kita ni merenung, supaya kita ini mengkaji lah. Mengkaji tu tak semestinya maksud amal kan. Maksud mengkaji di sinilah kita berfikir, kita merenung, ataupun kalau lebih mendalam lagi kita panggil dia tadabbur. Tadabbur ni mana apa, kita ambil iktibar. Kita ambil pengajaran. Kita baca sesuatu ayat ke, ataupun kita lihat suatu kejadian, fenomena ke, satu peristiwa ke apa kan. Kita mengambil pengajaran daripada situ. Kita ambil iktibar. Okey, jadi di situ dipanggil tadabbur. Tadabbur ni maknanya fikir lebih mendalam, lebih komprehensif lah, lebih mendalam, lebih. Kalau kita kata berfikir saja kan, berfikir kan. Jadi tadabbur ni dia, kita mengambil pengajaran. Apa yang perlu kita pelajari daripada ayat-ayat yang kita baca, ataupun tadabbur ni juga boleh kita kata kita mengambil pengajaran daripada peristiwa yang berlaku di sekitar kita. Fenomena alam yang berlaku, kejadian-kejadian yang berlaku, musibah yang berlaku, nikmat yang kita dapat. Ini semua menggalakkan kita berfikir. Jadi Islam ni satu agama yang menggalakkan kita, umatnya, orang ini berfikir, supaya kita ini tidak disebut mengikut saja. Ataupun dalam ilmu tauhid tu dulu kita baca sebagai apa, dia kata Allah Samad, lupa saya apa ni, tak ingatlah pula istilah yang kita guna tu, bertaklid. Bertaklid. Siapa orang Johor baca kitab tauhid tu, risalah tauhid tu, ada satu tajuk namanya taklid. Taklid tu maksudnya mengikut. Ada yang mengikut tu secara ilmiah. Yang ditegah itu ialah taklid buta lah, taklid mengikut tanpa ada kita ni berfikir.
Kan ikut aja orang buat kan. Kenapa buat? Entahlah, mak saya suruh buat. Kenapa kau sembahyang? Tak tahulah nenek saya suruh sembahyang kan. Tanpa dia ada kesedaran, tanpa dia ada, saya sebut tadi, comprehensive thinking tu, fikir secara mendalam itu tentang kenapa dia mengikut. Sebab apa dalam kitab Tauhid tu ada perkataan taklid itu, ada orang beriman kepada Allah ni dia mengikut saja. Beriman kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dakhalal jannah, dia katakan dalam hadis tu. Jadi dah masuk Islam. Tapi Islam ini satu agama yang selain daripada itu, dia memerlukan kita ni beriktikad, beriktikad lah, beriktikad, berakidah tu, maknanya kita kenapa saya menyembah Allah? Kenapa saya sembah Allah? Kenapa saya sebut asyhadu an la ilaha illallah? Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah satu. Kan? Kenapa saya kata begitu? Kan? Jadi itu berkaitan dengan taklid, akidah, i'tiqad tadi saya sebut tadi kan. Believing, percaya tu. Ada orang percaya membabi buta, tanpa ada sandaran, tanpa memikirkannya. Ini yang membabi buta ni lah. Taklid yang kenapa haiwan itu disebut sebab apa? Dia ni main sondol aje lah. Membabi buta tu dia sondol aja, ikut aja. Tanpa dia ada berfikir kenapa aku buat. Jadi dalam akidah dulu penting. Sebab apa? Iman itu takrif dia apa? Tasdiq bi qalbi. Tasdik tu maknanya kita membenarkan dalam hati. Untuk membenarkan, untuk percaya itu, kita perlu berfikir sebenarnya. Jadi jangan kata Islam ni agama yang ikut-ikutan. Kita tak mahu macam tu. Dalam akidah terutamanya. Dalam ibadah pun juga. Kenapa kau sembahyang? Aku tengok mak aku sembahyang, bapak aku sembahyang, aku sembahyang. Ini sebenarnya banyak berlaku di mungkin dalam masyarakat kita lah. Yang maknanya ibadah itu dibuat tanpa ada rasa kesedaran bahawa dia memang kena buat. Bukan dia disuruh, bukan dia ikut-ikut orang. Kenapa kau puasa? Alah, aku tengok semua orang dalam ofis ni puasa, aku pun puasa lah. Gitu kan. Jadi yang itu tidak disebut sebagai berfikir ataupun tadabbur tadi, ataupun mengikut apa tadi saya sebut taklid tadi, bertaklid. Terutama dalam akidah. Akidah ni kita tak boleh bertaklid. Akidah ni kita kena yakin. Tasdiqu bil qalbi, takrir bil lisan, amal bil jawarih, maknanya dalam hati membenarkan. Kita lafazkan ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kemudian kita amal dengan perbuatan, amal bil jawarih, dengan perbuatan dengan anggota kita. Kita kena beramal, kena tunjukkan yang kita ni beriman. Bukan nak tunjuk dengan orang, kita nak tunjukkan, nak buktikan kepada Allah SWT bahawa kita ni adalah benar-benar orang yang beriman. Kita buat itu bukan kerana disuruh oleh orang lain, kerana takut. Mungkin di peringkat anak-anak betul lah, takut mak dia marah ke apa kan. Tapi kita ni yang dah jadi ibu bapa, dah jadi orang tua lah, udah cakap ni kan. Kita tak boleh beriman seperti itu. Kita kena faham kenapa saya menyembah Tuhan yang satu. Kan? Jadi kita kena kukuh iman. Akidah tu kita kena mantap. Dia tidak boleh akidah bertaklid. Tapi sebenarnya dalam Islam tidaklah bertaklid tu satu perkara yang mutlak, tak boleh. Macam contohnya kita ni bertaklid kepada para ulama kita. Kan? Boleh tak hukum itu, hukum ini, hukum itu, kita pun tak tahu. Kita pun tak mengkaji bab fikih kan, fikah yang secara mendalam. Kita pun tanya ustaz kita, tanya mufti, tanya alim ulama kita. Kita pun boleh kata dia haram, halal, harus, makruh apa semua kan. Okay. Tapi dalam akidah dia tidak boleh. Kalau dalam hukum syariah ni kan, boleh itu pun dengan atas, maksudnya kita bukan ahli untuk mengkaji lah. Contoh kita kata ada semalam ada orang tanya pasal dia nak buat akikah, nak buat korban untuk arwah kan, untuk arwah. Jadi ada pandangan kata boleh, ada kata tak boleh. Jadi maksudnya ada yang kata boleh tu sebab apa? Dia menjadi sedekah. Yang tak boleh tu bukan tak boleh, kenapa? Dia kata kalau tak ada wasiat kan, perkara tersebut tidak sah begitu. Korbannya tak disuruh oleh siapa-siapa. Tapi bukan mutlak tak boleh.
Bukan mutlak boleh. Mana pandangan ulama kata ada yang kata boleh, ada tak boleh. Kalau ambil yang mufti wilayah sekarang ni menteri agama kita, dia kata dia lebih cenderung untuk buat kalau ada wasiat. Kalau tak ada wasiat tak perlu buat. Ataupun kalau nak buat juga dia bukan korban, dia sekadar menjadi sedekah saja. Maksudnya apa? Maksud tujuan korban tu tak tercapai lah. Tapi dia masih dikira berpahala sedekah. Kan sedekah dengan korban kan lain. Pahalanya tu kan lain. Okay. Jadi maksudnya masih diterima tapi dia dalam menjadi sedekah saja. Dia tidak menjadi korban. Okay. Jadi macam tu saya pun tak tahu. Jadi saya rujuk balik tulisan-tulisan Dr. Zulkifli. Itu maksudnya taklid dalam ibadah ataupun taklid dalam hukum hakam. Kita bersandar kepada ulama. Kita kata okey Imam Syafi'i, Imam Hamali, Imam Maliki kata begitu dan begini kan. Jadi kita bersandarkan, bertaklid kepada dia. Tapi dalam bidang akidah kita tak boleh. Kan maksudnya kita kena percaya tu, kita kena percaya, kena beriman memang sebenar-benar iman. Kita kata Allah itu satu. Allah itu satu sebab memang kita percaya, kita beriman bahawa Allah itu satu. Okey. Okey tuan-tuan, ini tadi cerita apa ni? Okey, jadi kita nak sambung dalam ayat ini Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman ilal kafiruna illa fi ghurur. Atau siapakah dia yang menjadi tentera bagimu yang akan menolong kamu selain daripada Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Jadi begini, ini cerita sambung dengan minggu lepas tentang keengkaran orang-orang kafir lah, orang-orang bukan Islam, orang-orang yang menentang, orang-orang musyrikin menentang Islam yang tak mahu. Jadi Allah tanya tadi, Allah tanya dalam ayat-ayat yang kita baca minggu lepas, a'amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul arda am amintum man fis sama'i an yursila alaikum hasiba. Ini semua pertanyaan-pertanyaan supaya kita ni berfikir. Kemudian dalam ayat yang ke-19 ini, ke-20 ini Allah tanya lagi, amman hadzal ladzi huwa junulakum yansurukum. Adakah mereka itu nanti ada yang menolong? Adakah tentera jundun? Jundun inilah tentera. Amman hadzal ladzi huwa jundun. Jundul lakum. Ada tentera ke yang boleh tolong kamu di akhirat nanti? Yang akan menjadi penolong-penolong kamu, dia kata. Min dunir rahman. Selain daripada Allah tu ada tak penolong-penolong lain? Ada tak orang yang akan bantu? Al-yawma la tanfa'u malun wala banun. Al-yawma la tanfa'u malun wala banun. Hari tidak ada manfaat, tidak ada kebaikan, bukan tak ada kebaikan, tidak ada manfaat, tak ada pertolongan. Daripada harta walaupun harta kita banyak. Di akhirat nanti tak ada. Dia sebutkan yaumun la yanfa'u malun wala banun. Tak ada yang boleh membantu anak-anak banun. Banun ni maknanya anak penak, cucu cicit, kaum keluarga. Tak ada manfaat. Mungkin kat dunia ini kita ramai anak kita, ramai saudara mara kita, bolehlah kita susah sikit apa kan, minta tolong dia orang, bantu, insya-Allah boleh bantu. Tapi di akhirat nanti tidak ada. Tak ada siapa yang boleh bantu. Tidak ada manfaat. Jadi dalam konteks yang sama Allah tanya, aman hadzal ladzi huwa jundul lakum. Ada tak tentera yang akan bantu kamu untuk menyelamatkan kamu daripada seksaan api neraka yang Allah telah janjikan kepada orang-orang musyrikin, orang-orang kafir ni. Dan soalan seterusnya, Allah kata aman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Atau siapakah yang telah memberi kamu rezeki jika Allah amsaka, menahan rezeki. Bal lajju fi utuwi wa nufur. Sebenarnya mereka terus menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri. Jadi maknanya Allah tanya tentang rezeki pun sama. Aman hadzal ladzi yarzuqukum. Adakah sesiapa yang boleh memberikan mereka rezeki? In amsaka rizqah. Sekiranya Allah menahan rezeki mereka. Jadi mereka ini masih tertipu. Sama macam kita jugalah. Kalau rezeki tu Allah dah memang tentukan untuk kita, mana tak ada siapa yang boleh menghalang. Tak ada siapa yang boleh ambil lah.
Selalu orang kata apa, rezeki tak pernah salah alamat. Kan? Ada alamat pula. Okay. Maksudnya apa? Rezeki itu telah ditentukan. Tak perlu kita risau. Apa yang kita perlu buat ialah kita usahalah untuk mendapatkan rezeki. Tapi kadang-kadang rezeki itu datang juga. Tak payah tak payah usaha, rezeki datang. Rezeki terpijak. Itu apa rezeki terpijak kan. Tak usaha sangat. Tak usaha lah. Tak usaha pun datang. Jadi soal rezeki ni begitu. Tapi dalam hal rezeki ni kita kena faham bahawa Allah nak beri rezeki, ya rezeki man yasha'u bighairi hisab. Allah nak beri rezeki ni tanpa hisab. Maksudnya dia tak kira siapa pun. Kita tengok orang Islam, orang bukan Islam pun dapat rezeki juga. Haiwan dapat rezeki juga. Jadi Allah nak beri rezeki ni dia tak berkira lah. Bighairi hisab. Dia tidak berkira siapa dia nak beri. Atas nama ihsan dia, rahmat dia beri rezeki kepada sesiapa saja yang dikehendaki. Kan? Cuma kita ni orang Islam, kita ada kepercayaan, ada akidah kita. Rezeki tu datang Allah. Ada rezeki yang kita kata kita kena usaha. Ada rezeki yang min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Kan selalu kita baca surah apa? Surah Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan ada rezeki-rezeki yang Allah beri tanpa disangka-sangka. Tapi ada juga rezeki yang Allah minta kita usaha. Alah tuan-tuan, senang gini ajalah. Analogi kita, tuan-tuan nak apa, makan apa, rambutan, contoh kan. Rambutan kita kena kait tuan-tuan. Kena kait, kalau rajin panjat lah. Boleh panjat kan, boleh petik. Kita kena petik rambutan tu. Tapi ada rezeki yang Allah gugurkan, durian. Durian, kebanyakan durian ni digugur lah. Ada juga orang petik durian tapi jarang kita jumpa. Tapi ada, saya pernah jumpa orang petik durian. Durian dia tak gugur-gugur, tak tahulah kenapa. Memang ada jenis pokok dia ke apa, wallahualam saya pun tak tahu. Kurang periksa pula. Tetapi dia jolok, buat apa tu jolok durian? Jiran saya lah dulu dekat kampung. Durian dia memang tak nak gugur sampai dia masak kat atas tu. Tak tahu apa silap pun saya pun tak tahu. Tapi nak cerita tentang rezeki ni, ada yang kita kena jolok, kena kait supaya kita dapat. Ada yang rezeki yang kita memang jalan-jalan tersepak durian. Jalan tersepak durian. Kan? Jadi maknanya di situ, begitulah kehidupan kita. Kita ambil pengajaran daripada cerita tu kan. Ada yang perlu kita usahakan. Ada yang perlu, yang memang datang bergolek. Rezeki datang, yang pipih datang melayang, yang bulat datang bergolek. Memang ada. Dan tiba-tiba dapat. Contoh dapat bonus. Contoh gitulah. Banyaklah rezeki ataupun gini. Ada orang nak makan apalah. Soto lah saya kata. Mi Bandung lah. Saya ni favourite mi Bandung tapi tak boleh makan. Dah tak boleh makan. Okay. Jadi kita nak makan lah. Aku hari nak makan mi Bandung lah. Jom kita masak lah. Belilah apa perencah segala kan. Makan. Alhamdulillah kenyang. Ada kata, kau nak jom aku belanja kau mi Bandung. Kan rezeki tu ada yang kita kena usaha. Ada yang kita kena. Ada yang datang tanpa disangka-sangka tuan-tuan. Itu rezeki memang begitu. Dalam kehidupan kita begitulah. Ada buah yang kena jolok, ada buah yang memang gugur. Yang kalau tak gugur tu kita makan tak nilah, mengkal lah. Maksudnya kita kena faham begitu. Jadi Allah kata, dia kata kalau dia menahan rezeki tadi, siapa yang boleh memberikan rezeki? Balaju utuwi wa nufur. Sebenarnya mereka terus menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri. Jadi kita kena faham begini. Sebab kita ni beriman bahawa segala kebaikan, segala keburukan yang telah ditetapkan kepada kita. Rezeki pun sama, tetap kepada kita. Cuma apabila orang bukan Islam ni tadi, orang kafir ni, mereka terus sombong. Dia kata aku tak sembahyang pun rezeki datang juga. Tapi kita orang Islam, kita percaya bahawa Allah itu Maha Pemurah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Penyayang kepada semua makhluknya. Dia tidak ada kompromi. Rahmat Allah ni kepada semua makhluk dia. Kalau tuan-tuan ingat, pada minggu lepas kita ada sebut satu ayat daripada surah lain, surah apa? Surah Fatir. Kalaulah Allah ni mengira tentang keingkaran hamba-hambanya dan dengan keingkaran itu dia memberi hukuman. Memberi hukuman yang disebut sini
tidak akan tertinggal walaupun satu haiwan melata. Maknanya kalau Allah ni maha zalim, dia menghukum dengan segala perbuatan keengkaran manusia ni, kejahatan manusia ni, tak ada siapa yang boleh hidup atas muka bumi ni. Sikit je terus mati, sikit je salah dan sebagainya. Tapi Allah ni maha ihsan, maha ar-Rahman ar-Rahim. Dia menangguhkan walaki yuakhiruhum ila ajalin musamma. Tetapi telah ditangguhkan sehingga satu tempoh, satu tarikh tertentu, iaitu hari pembalasan nanti. Situlah hari di mana hari manusia akan dibangkitkan dan akan dihitung segala-galanya. Jadi kalau kita kata orang tak Islam pun kaya juga, kan, sihat juga, sebab Allah Maha Pemurah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu sifat dia, kan. Jadi dia berihsan, dia berrahim, memberi kasih sayang dia kepada semua hamba-hamba, walaupun orang tu bukan Islam, tidak menyembah dia. Kemudian disebut di sini, dia kata apakah adakah tentera tadi saya dah sebut dah, yang akan melindungi dan menolong kamu nanti di akhirat nanti. Siapa yang boleh tolong kita? Hanya Allah SWT saja yang boleh menyelamatkan kita. Jadi kita ni disebut dah dalam Al-Quran banyak kali. Salah satu saya sebut tadi, yaumun la yanfa'un malun wala banun. Tidak ada manfaat, tidak ada siapa yang boleh bantu, tidak ada siapa yang boleh menolong. Kan? Kemudian dia kata apa? Rezeki tadi saya dah sebut juga, mengenai okey. Dan dia kata afaman yamshi mukiban ala wajhihi. Lalu Allah berfirman, maka apakah orang yang berjalan terbalik, terjungkal disebut di sini, di atas mukanya itu lebih banyak mendapat petunjuk, atau orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus. Allah bertanya ni, afaman, apakah orang yang berjalan yamshi mukiban ala wajhihi. Nanti di akhirat nanti ada orang yang berjalan terbalik, mukanya diseret ke jalan. Afaman mukiban ala wajhihi, di jalan muka dia. Sekarang ni kita jalan pakai kaki, kan. Di akhirat nanti ada satu golongan manusia yang berjalan dengan muka dia. Apakah yang berjalan dengan muka tadi itu lebih banyak mendapat petunjuk, ataupun orang yang jalan yamshi sawiyan ala siratim mustaqim, ataupun orang yang jalan di jalan-jalan yang lurus. Yang demikian merupakan perumpamaan yang Allah SWT berikan di antara orang mukmin dan orang kafir. Di mana orang kafir dengan apa yang mereka yakini, apa yang mereka engkari pada hari ini, di dunia ini, mereka akan disebutkan dalam ayat ini berjalan dengan di atas wajahnya, dengan muka dia. Dia jalan dengan muka lah, kan. Yang ini berjalan miring dan tidak normal, seperti mana yang kita kat dunia ni. Dengan kata lain, dia tidak mengetahui ke mana dia berjalan dan tidak juga mengetahui dari mana dia harus pergi. Bahkan mereka bingung dan sesat. Apakah orang seperti itu mendapat petunjuk? Maksudnya gini, kalau daripada ayat ini yang saya dapat faham lah, dia ada dua lah pengertian. Pertama, dia kata afaman yamshi mukiban ala wajhi itu adalah tingkah laku yang akan berlaku. Maksudnya apa? Di akhirat nanti orang kafir akan berjalan begitulah, mukanya terseret ke bumi. Okay? Dan satu lagi pengertian, dia kata dengan keadaan jalan seperti itu, berjalan seperti itu, mereka ini akan bingung, tersesat, tak nampak, kan, muka tu dia tak tahu nak pergi mana, tak tahu, sesat. Tak boleh mendapat nak hala tuju tu, tak tahu hala tuju ke mana. Sesatlah disebut di sini, kan. Bingung dan sesat. Jadi Allah tanya, ahda afaman yamshi mukiban ala wajhi, adakah mereka itu lebih mendapat hidayah daripada Allah SWT? Berbanding dengan orang yang jalan lurus, jalan pakai kaki, nampak mata, tahu direction, arah kat mana nak pergi. Jadi kat situ, jadi Allah sebutkan dalam ayat ini,
Jadi kita boleh faham ada dua. Satu, memang keadaan mereka tu berjalan begitu. Yang kedua ialah menggambarkan kesesatan mereka. Kesesatan mereka sebab mereka tak mendapat petunjuk hidayah. Tak tahu nak pergi mana. Bingung. Macam kita lah sesat. Tuan-tuan pernah sesat tak? Mungkin ada orang pernah sesat dalam hutan. Ada orang sesat dalam bandar. Zaman sekarang kita dah ada Google Map dengan Waze kan. Okay, kita kuranglah sesat. Tapi zaman-zaman tak ada dulu, nak pergi KL, sesat. Kan? Macam mana ni? Macam nak balik lah. Nak cari jalan yang pergi highway Johor. Bukan nak pergi utara je masa tu. Tapi masa tu tak ada bypass tu kan. Kat elit tu, Raya, kita kena lalu KL. Dan sesat. Nak keluar pun tak jumpa-jumpa jalan. Tak tahu. Kan? Okay. Jadi sesat. Dan bila kita sesat ni, kita dalam keadaan yang bingung. Tak tahu nak buat apa kan. Jadi itulah gambaran kepada orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir disebut sini. Orang-orang yang enggan menerima kebenaran tentang Islam. Jadi dalam ayat ini Allah sebutkan jalan yang terang, ala siratil mustaqim itu jalan yang terang, lagi jelas, dan dia sendiri dalam keadaan tegak. Orang mukmin tadi diumpamakan orang yang berdiri jalan siratul mustaqim, nampak jalan yang lurus, berjalan normal, ada tujuan nak pergi mana. Okay. Sedangkan orang kafir, maka sesungguhnya dia akan digiring dengan jalan di atas wajahnya menuju neraka jahanam. Tak tahu pergi mana. Tapi disebut sini digiring, diiringi oleh para malaikat untuk menuju ke neraka jahanam. Itu Allah SWT umpamakan. Kemudian kalau kita lihat seterusnya tentang ayat ini, dia kata Qul huwallazi ansha'akum. Maka katakanlah, dialah menciptakan. Jadi apabila Allah Ta'ala dah memberi gambaran seperti itu, maka disuruh kita katakan, wahai Muhammad, katakanlah. Wahai orang Islam, wahai orang mukmin, katakanlah, Qul huwallazi ansha'akum. Dialah yang menciptakan kamu. Jadi kita dah nampak gambaran-gambaran tadi kan, pertanyaan-pertanyaan tadi. Okay. Jadi katakanlah, maknanya dia suruh kita ni berlafazkanlah. Lafazkanlah, sebutkan, nyatakan, jelaskan, declare. Macam itulah maksudnya, cool, katakanlah. Declare lah, do declaration. Buatlah pengakuan. Katakanlah bahawa wallazi ansha. Dialah yang telah mengawali penciptaan kalian. Wa ansha'akum ni dialah yang menciptakan, yang created, yang menciptakan, yang menumbuhkan, ansha'akum. Yang telah sebelumnya kalian sama sekali bukan sesuatu. Ansha'akum tu saya sebut created, daripada tak ada kepada ada. Kalau inovasi daripada ada, dia tambah baik. Kan, innovate. Ni created ni maksudnya menciptakan daripada tak ada. Daripada kosong, daripada tak ada. Dialah yang menciptakan. Qul huwallazi ansha'akum. Dialah menciptakan kamu. Dan dialah menjadikan kamu, bagi kamu pendengaran. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dia menjadikan kamu mendengar, melihat, dan ada hati, afidah. Yang ni akal dan fikiran. Jadi ada mata, lihat. Ada telinga, dengar. Ada hati, fikir, faham. Itu maksud dia. Dialah yang menjadikan pendengaran, penglihatan. Kan, kita punya panca indera ni, panca indera kita ni selain daripada kita buat tengok-tengok ni lah, dengar dan sebagainya, dia adalah sumber ilmu. Ini sekarang sering kali orang lupa. Jadi kalau tuan-tuan tengok sini, dia kata telinga, pendengaran, penglihatan dan hati. Maknanya dia ada dimensi hati tu. Kita mata kita pandang, telinga kita dengar. Tapi satu elemen lagi afidah, iaitu hati. Hati ni kalau tak nak faham, kalau bahasa kita cakap mudah-mudah ni apa? Hati hitam ke apa kan? Hati telah hitam kan? Jadi elemen tiga tu. Mata ada orang nampak suatu peristiwa tu, dia anggap sebagai peristiwa biasa saja. Ada orang menganggap peristiwa ni memberi pengajaran kepada dia. Apalah sekarang tengah COVID ni kan, orang kena berhenti kerja kan. Kita kalau orang yang berfikir secara hati tadi, afidah dia tu, fuad dia tu, ada hati lah, melihat dengan hati, melihat dengan mata hati, mendengar dengan telinga hati. Jarang orang cakap.
Tapi kalau kat sini komponennya 3, iaitu pendengaran, penglihatan dan hati. Jadi 3 ni lah alat ataupun kita kata mekanisme macam mana kita nak mendapat kefahaman tadi, yang saya sebut tadabbur awal tadi kan. Okay? Jadi maknanya mata melihat, tengok orang dengar peristiwa satu je, kesian dia kan, kita dengar macam ni. Jadi dia akhirnya dia pergi pada hati tadi. Kan hati, kalau hatinya dah hitam, tak, benda tu tak ada apalah berlaku. Kan? Jadi kalau kita ni orang yang celik, kalau dalam bahasa kaunseling ni sebagai insight, celik akal. Bukan dia tak pandai. Celik akal tu maksudnya dia ada sense tu, dia punya sense ni, punya indera, panca indera dia tu ada sense lah, ada kesian, respon macam tu. Kan? Kalau tak ada, tak ada lah, peduli apa aku. Kan? Jadi Allah lah yang memberi kita kemudahan-kemudahan ataupun kelebihan-kelebihan ini. Tetapi disebut qalilan ma tashkur. Sikit sangat orang yang mahu bersyukur. Itulah kita ni untung alhamdulillah ada kerja tuan-tuan. Kerja kat ATM ni kan, COVID ke apa ke kan. Sekarang ni moratorium lagi lah. Kita dapat banyak manfaat atau faedah banding dengan orang yang bukan kerja dekat tempat kita lah. Kat sini mungkin bukan kerja kerjaan kan, ada yang kena berhenti. Ini berlaku di sekitar-sekitar kita, mungkin adik-beradik kita, mungkin ipar aduai kita kan. Nampak tak? Cuma apabila disebut qalilan ma tashkurun ini, sedikit sangat yang bersyukur. Sebahagian daripada kita masih lagi culas pergi kerja. Benda ni perkara-perkara basic je. Saya sebut benda ni sebab apa? Kadang-kadang seolah-olahnya lah kita ni lupa yang kita ni ada amanah. Yelah, pergi minum tu pergilah minum, tapi 1 jam tu pada hemat saya macam dah lama sangat lah. Mungkin berapa setengah jam, itu pun dah memadai kan. Okey, yelah, keluar masuk. Ini benda-benda yang asal lah. Ini tak cerita dekat sini pun orang dah tahu. Tapi bila dia tak sebut, tak dicerita. Sebab apa kita nak kata, kita tak nak termasuk dalam golongan yang Allah berikan pendengaran, penglihatan dan hati, tapi kita tak bersyukur. Sebab tu saya sebut tadi. Apabila komponen, 3 komponen ni dia bergabung, hati, pendengaran, penglihatan kan, akhirnya dia pergi kat hati tu kan. Jadi kita ni kalau saya sebut tadi, bila kita bersyukur, dia duduk kat hati tu, bersyukur kan. Jadi tentulah kita jaga kitanya, saya sebut tadi masalah disiplin kan, disiplin kita kan, naik lagi kualiti kerja kita, macam tu lah kan. Kemudian kita lagi banyak bersyukur kepada Allah SWT. Syukur ni tuan-tuan, selain kita kata alhamdulillah, syukur kepada Allah kan, selain daripada itu syukur juga. Kita kena tunjukkan kepada Allah yang kita ni benar-benar bersyukur. Kita bukan sekadar cakap terima kasih, alhamdulillah ya Allah kan, tapi kita bersyukur tu apa? Kita kalau dalam konteks pekerja tadi, kerjalah rajin-rajin, kerjalah berkualiti. Apa lagi? Kalau kita bersyukur, kita banyakkan sedekah, mungkin bantu orang lain. Mungkin sedekah kita itu, saya sebut sedekah tu tuan-tuan, jangan faham duit saja. Sedekah ilmu, sedekah tenaga, apa lagi? Sedekah senyuman. Kan sedekah ni dia apa-apa saja barang boleh. Apa-apa saja, bukan barang lah. Apa-apa saja boleh. Senyum kan barang. Senyum tu sedekah kan, senyum, muka manis kan, beri laluan orang kan. Tadi kita daripada Tamayu nak pergi ATM, jam kan, orang tu kelip lampu nak masuk kan depan kita, tak boleh, kita pun tak boleh kan. Dia pun bagi laluan. Sedekah juga. Kau ingat itu percuma ke? Itu ada yang menulis kanan kiri tu. Kita jangan rasa benda tu percuma. Kita rasa sedekah ni, bila saya sebut sedekah, tuan-tuan ingat duit. Aku duit apa? Ustaz nak sedekah apa? Sedekah tenaga, sedekah idea. Kalau infak tu memang harta, infak tu. Sebut infak tu harta. Sedekah ni tak semestinya harta, tak semestinya material. Saya sebut sedekah idea, sedekah tenaga, sedekah laluan. Kan, pergi naik kereta, ialah kereta kita mungkin cantik, baru lawa besar kan. Orang nak masuk depan kita pun punya kedekut. Tapi kadang-kadang saya pun begitu juga. Tapi na'udzubillah lah. Kadang-kadang pujuk hati, kasihlah orang tu lalu.
macam tak pernah kita berada di suatu situasi tersebut kan. Kan kita pun kadang-kadang minta laluan orang lain juga. Jadi sedekah ni macam-macam. Jangan limitkan sedekah tu hanya kepada duit saja. Kalau bercakap pasal infak, yes, dia harta. Wa anfiqu fi sabilillah. Kan maksudnya memang kena infak duit tu fi sabilillah, infak harta. Tapi sedekah ni senyuman itu sedekah. Kan berbuat baik itu sedekah. Kan mengucapkan alhamdulillah pun sedekah. Kan menolong orang naik kenderaan pun sedekah. Kan ini ada hadis ni kan, menolong orang naik kenderaan, memudahkan urusan orang. Kan tuan-tuan kerja kan memudahkan urusan orang. Kan tuan-tuan kita ni kerja kat UTM kan kita servis, memberi perkhidmatan. Memberi perkhidmatan ni maknanya kita senangkan urusan orang, permudahkan urusan orang. Mungkin siapa kita punya klien tu pelajar, mungkin sama-sama staff kan, tapi kerja kita ialah memudahkan urusan orang. Bukan kita menyusahkan orang. Jadi letak dalam pemikiran kita ni kerja kita memudahkan orang. Dan tuan-tuan jangan fikir kerja tuan-tuan tu hanya sekedar dapat gaji saja. Sebab kita kerja memudahkan orang ni disebut dalam hadis, disebut dalam Al-Quran. Memudahkan urusan orang. Orang Allah akan memudahkan urusan kita. Memang ada sebut dalam hadis yang tentang galakkan supaya kita ni memudahkan urusan. Dan itulah salah satu saya sebutkan tadi, tanda-tanda bahawa kita ni bersyukur. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah, kenapa ya Rasulullah engkau ni semayangnya sampai bengkak-bengkak kaki? Bukankah engkau telah diampunkan dosanya? Rasulullah jawab, afala akuna abdan syakura. Tak bolehkah aku nak jadi hamba yang bersyukur? Nampaklah. Kan Rasulullah ni kan dah diampunkan dosanya, telah dijamin syurga bagi dia. Tapi semayangnya masih bengkak kaki. Kita semayang ni tak bengkak lah kaki kan. Ibadahnya masih gitu. Jadi Aisyah ni pelik. Mungkin bukanlah pelik, tapi maksudnya dia nak tahu apa yang Rasulullah fikirkan, apa yang Rasulullah faham tentang keadaan itu. Dan kitalah ambil tauladan tadi kan, afala akuna abdan syakura. Kan tak bolehkah aku nak jadi hamba yang bersyukur? Itulah maksudnya kita ni bila kita bersyukur kan, kita akan buat satu perkara itu dengan baik, insya-Allah. Kemudian seterusnya kul huwallazi zara'akum fil ardh. Jadi maksudnya tadi kita dah sebut tentang kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kelebihan dari sudut pendengaran, penglihatan, hati, tapi sedikit yang bersyukur. Jadi kita jangan termasuk dalam golongan yang sedikit bersyukur itu. Kita nak masuk dalam golongan yang bersyukur. Kemudian Allah sebutkan lagi, qul huwallazi zara'akum fil ardi, katakanlah dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi ini. Yang ini membiakkan, menyebarluaskan kalian di penjuru bumi dengan sebagai bahasa, warna kulit, bentuk, berbagai-bagai lagi lah. Jadi maknanya Allah dah sebut, kita ni ada anak, ada cucu, beranak perak, ada saudara mara ni, dan berbagai warna kulit, bentuk, bahasa apa semua ini adalah Allah kejadiannya, ataupun Allah yang menciptakan dengan kepelbagaian lah, bermacam-macam bangsa, bahasa, budaya kan. Tapi akhirnya dia kata wa ilaihi tuhsyarun. Tapi kamu kena ingat, dan hanya kepadanya lah kelak kamu dikumpulkan hari mahsyar. Padang mahsyar kan, yuhsyarun, mahsyar, akan dikumpulkan. Maksudnya apa? Kita akan dikembalikan. Selepas ada berbagai-bagai tadi, Allah dah jadikan berbagai-bagai. Itu pun kita kena lihat dari satu sudut bahawa Allah menciptakan manusia ni berbagai-bagai bangsa, bahasa, agama, apa semua ini adalah satu bentuk kehebatan ataupun penciptaan Allah SWT yang perlu kita kagumi, perlu kita hormati. Begitulah kan, kalau kita nampak orang ni gelapnya, gelap ataupun orang ni begitu dan begini, dan Allah memang penciptaan Allah SWT. Dialah yang menciptakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Maknanya apa? Semulia-mulia manusia di sisi Allah adalah orang yang lebih bertakwa. Tak kira. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alna bainakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum.
Yang sesungguhnya Allah telah menciptakan kamu dengan berkabilah, berpuak-puak. Berbagai bangsa, berbagai agama, berbagai kaum, berbagai bahasa, berbagai budaya. Tapi Allah kata, inna akramakum innallahi atqakum. Orang yang lebih bertakwa, orang yang lebih hampir dengan Allah adalah orang yang lebih bertakwa, orang yang beriman, baik amalannya dan perbuatannya, amalan ibadahnya, baik perbuatannya dengan orang lain. Itulah orang yang lebih mulia. Jadi maksudnya apa? Kita ni dalam hal ini kita kena memberi pengiktirafan kepada kewujudan orang lain. Tak kiralah dia mungkin bangsa lain, bahasa lain, negeri lain, kan? Tapi itu adalah salah satu bukti kehebatan, kekuasaan Allah SWT dalam menciptakan. Jadi disuruhnya kita fikir ini. Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tusyarun. Tapi kamu akan dikembalikan untuk dihisab atau dihitung. Itulah. Jadi apabila kita telah faham tentang perkara ini, kita akan melihat bahawa kalau kita kata perbezaan warna kulit, perbezaan bahasa, itu adalah satu lumrah kehidupan manusia lah. Kita kat dunia ni tanpa ada diskriminasi sebab warna dia gelap, sebab dia warna dia gini. Kan kita kalau boleh kita memberi keadilan kepada semua. Memberi keadilan ni apa? Memberi hak kepada semua orang. Yang berhak lah. Memberikan hak kepada yang berhak. Memberikan hak kepada itulah keadilan. Dan kalau kita baca lagi seterusnya, ayat ini dia kata wa yaquluna mata hadzal wa'du kuntum shadiqin. Jadi soalan ini selalu ditanyalah oleh orang-orang bukan Islam. Kau ni Muhammad asyik cerita pasal hari kiamat, pasal hari mahsyar tadi tu, syarun akan dikembalikan apa semua ini. Bila masanya? Wa yaquluna mata hadzal wa'du. Bila berlaku hari kiamat ini in kuntum shadiqin. Kalau engkau benar wahai Muhammad, beritahu tarikhnya bila. Jadi apa Allah kata? Qul, katakanlah wahai jawab. Muhammad, kau jawab balik soalan tu. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Orang bukan Islam tanya, orang kafir tanya, bila berlakunya apa benda, perkara-perkara yang kau katakan al-wa'du yang kau janjikan ini in kuntum shadiqin. Kalau kau benar-benar kau pergi tarikh dia. Jadi Allah kata wahai Muhammad jawab, katakan kepada mereka, qul innamal 'ilmu indallah. Ilmu tentang hari kiamat itu di sisi Allah. Wa innama ana nazirun mubin. Aku ni hanya menyampaikan saja, memberi peringatan. Tarikh itu bila? Wallahu alam. Allah jugalah yang mengetahui. Tak ada siapa yang tahu. Tak ada siapa yang tahu. Kita boleh buat andaian kajian anggaran, tapi tidak ada siapa yang tahu bila benar-benar akan berlaku. Yang tepat masanya. Hari Jumaat, berapa Zulhijjah, gitulah. Pukul berapa? Tak ada siapa yang akan memberi jawapan yang pasti begitu. Kerana apa? Ilmu hari kiamat tu di sisi Allah. Allah itu adalah rahsia yang Allah simpan kepada semua makhluk ni. Tak ada siapa yang tahu. Kalau tahu nanti orang yang tahu tu dia kata okey kita seminggu lagi nak kiamat ni, kita ibadah lah. Kan? Jadi dia tak adil kepada orang yang dari awal memang ibadah ikhlas kepada Allah SWT. Orang last minute ini dia sifatnya untung lah kalau dia tahu bila hari kiamat tu berlaku. Dia score last minute, dia buat last minute kan. Tinggal 2 hari lagi nak kiamat, dia datang masjid. 2 hari lagi kiamat dia datang, dia bagi sumbangan dan sebagainya kan. Jadi Allah ni maha adil, dia rahsiakan supaya kita ni bersedia bila-bila masa. Macamlah kita punya tarikh mati, kita tak tahu tuan-tuan. Kalau tahu senang kan, 2 hari lagi nak mati, makanlah sedap-sedap apa kan. Beribadahlah sungguh-sungguh dan sebagainya. Okey. Jadi kita berhenti di sinilah. InsyaAllah kita sambung lagi pada minggu depan. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada saya dan tuan-tuan. Sama-sama kita belajarlah. Ini pun saya pun baca surah buku ni. Saya pun tak pandai untuk tafsir ni. Kita baca sini. Mudah-mudahan kita sama-sama faham. Kita ambil pengajaran tadabbur daripada ayat-ayat yang kita baca. Jadi kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.